Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga salam Malaysia Madani. Terima kasih terus kekal dan setia bersama kami di saluran berita RTM, TV1 dan juga penstreaman secara dalam talian di RTM Klik. Seperti kebiasaan, 9 malam Isnin, kita bawakan bersama dengan anda naratif khas pada malam ini. Kita memberikan telahan dan juga terjemahan berkenaan topik yang dipilih, iaitu berkenaan pembakaran terbuka dan kesannya kepada kesihatan awam. Suka untuk saya membawa kepada kajian dan juga dapatan sehingga tahun 2023, negara-negara di Asia Tenggara mencatatkan suatu kes dan juga keadaan pencemaran udara yang tinggi berbanding tahun sebelumnya. Ini difaktorkan oleh isu-isu pembakaran terbuka dan kemudian memberi akibat dan juga kesan serta impak kepada pemanasan global dan juga isu-isu kesihatan awam. Jadi perkara ini tidak harus dipandang enteng kerana dapatan yang diambil dari sebuah kajian yang diterbitkan di American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine pada tahun lalu sahaja melihatkan bahawasanya tahap pencemaran udara yang tinggi berlaku di negara-negara Eropah, Amerika Syarikat, termasuk juga di negara-negara Asia. Jadi ini menimbulkan suatu persoalan dan juga perbincangan yang lebih lanjut berkenaan apakah tugas dan juga tanggungjawab kita dalam memastikan isu pencemaran terbuka yang akan memfaktorkan kepada isu-isu pencemaran udara dan juga pemanasan global. Jadi pada malam ini kita akan mengerjakan topik yang cukup menarik untuk kita ladeni, iaitu pembakaran terbuka dan kesan kesihatan awam. Bersama dengan saya di studio pada ketika ini, penolong pesuruhjaya bomba Tuan Khairul Azwan Ibrahim, Ketua Cawangan Pengurusan Operasi Kebombaan Bahagian Operasi Bomba dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Assalamualaikum. Selamat malam Tuan, apa khabar? Assalamualaikum. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Topik yang cukup menarik dan juga amat dekat di hati untuk kita bercakap pada malam ini, dan kita lanjutkan juga, kita tidak berdua, kita bersama dengan Dr. Ahmad Riyad Semazli, Pakar Perubatan Kesihatan Awam Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa khabar Doktor? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor bersama kami. Dua perkara yang perlu kita lunaskan, isu pencemaran udara dan juga kesannya kepada kesihatan awam. Ini bidang kepakaran Doktor untuk kita bercerita dengan lebih lanjut bagaimanakah situasi yang berlaku di persekitaran dan juga environment factor ini akan memberikan kesan dan juga akibat yang parah kepada kesihatan awam. Jadi ini akan kita lanjutkan seketika nanti. Kita beralih kepada Tuan Khairul Azwan, ya. Bercakap berkenaan tentang cuaca ekstrim. Pastinya ia memberi cabaran kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kerana apabila cuaca ekstrim ini juga akan menyebabkan isu pembakaran lebih mudah berlaku disebabkan kerapuhan situasi persekitaran dan juga sekeliling. Jadi dalam perihal permulaan dan juga strategi awal yang telah disiapsiagakan oleh JPPM, apa mungkin boleh dijadikan sebagai suatu mukadimah pada malam ini untuk kita ceritakan dengan lebih lanjut? Baik, terima kasih saudara Ismail Adnan, ya. Okey, dalam kita menguruskan sesuatu insiden ataupun bencana, biasanya kita akan berpandukan kepada 4 fasa tindakan. Fasa pertama boleh saya mengatakan adalah fasa mitigation and juga prevention. Ya. Okey, fasa kedua adalah fasa planning and preparedness. Okey. Fasa ketiga adalah fasa respon. Fasa keempat adalah fasa recovery. Baik. So sekarang boleh dikatakan kita berada di fasa planning and preparedness dalam kita persediaan menghadiri ataupun menghadapi respon yang akan datang ataupun kejadian insiden bencana yang akan kita jangka akan tiba. Yeah. Okey, dalam mencerita kesiapsiagaan ini, Jabatan Bomba berpandukan kepada beberapa term of reference. Yeah. Di antaranya adalah Pelan Tindakan Jerbu Kebangsaan, dan juga Pelan Tindakan Pembakaran Terbuka Kebangsaan yang dikeluarkan oleh NRECC. Okay. Dalam pada itu, kami juga mempunyai SOP dalaman jabatan, dan juga manual untuk pembakaran terbuka menjadi rujukan kepada anggota dan juga pegawai Jabatan Bomba lah dalam menangani insiden pembakaran terbuka. Okay. Dalam rujukan ini, kita membuat langkah pertama membuat pemantauan. Baik. Okey, pemantauan, kita bercerita berkaitan pemantauan, ada 2 aspek kita pantau. Pertama adalah pemantauan dari segi data. Okey. Data-data ini kami kongsikan daripada Met Malaysia, ARSM, daripada MISA, satelit, data satelit, dan juga data daripada Jabatan Alam Sekitar. Okay, data-data ini kami kaji dan kami pantau untuk tindakan lanjut seterusnya. Seterusnya kita juga membuat pemantauan secara fizikal. Okay.
Secara fizikal ini biasanya apabila kita mendapat maklumat sesuatu titik panas ataupun kejadian kebakaran, turun ke lokasi. Yes. Okey. Kita akan menghantar ataupun menggerakkan jentera-jentera bomba dan juga anggota bomba daripada balai di seluruh negara ini untuk pergi ke lokasi insiden itu, membuat pemantauan dan membuat pemadaman jika perlu. Okey. So seterusnya kita juga mensiapsiagakan dari segi anggota, peralatan, jentera, memastikan dalam keadaan baik dan juga boleh digunakan apabila diperlukan. Ya. Apabila bercakap tentang faktor risiko ini, pembakaran terbuka sudah pasti antara faktor-faktor risiko sebagai catalyst yang akan menyebabkan isu jerebu dan juga isu pembakaran hutan ataupun pembakaran kawasan sekeliling berlaku. Namun sebegitu apabila kita bercakap tentang sekecil-kecil api yang boleh menjadi suatu akibat yang besar, seberapa severe ataupun dahsyat faktor-faktor kecil seperti ini boleh menyebabkan suatu situasi luar jangka ataupun satu situasi yang tidak terjangka bersandarkan kepada pemerhatian ataupun pengalaman tuan sendiri. Okey, berdasarkan pengalaman ataupun pemerhatian jabatan. Okey, kebakaran besar ini biasanya berpunca daripada kebakaran yang kecil. Okey. Tidak ada kebakaran yang terus berlaku besar. Merebak. Dia akan berdasarkan satu punca, sekecil-kecil punca sekalipun, even ada juga mungkin daripada puntung rokok sekalipun. Yang dibuang ke kawasan yang rumput kering contoh. So apabila punca api ini bersama dengan combustible material, bahan-bahan yang mudah terbakar. So kita ambil contoh rumput kering, lalang, tanah gambut. So ini akan memberi kesan yang lebih besar apabila kemerebakan berlaku. Seterusnya boleh menjadi berekar-ekar lah, sehingga beratus ekar. Pernah di Sabah, semasa saya bertugas di Sabah, kita menangani kebakaran hutan hampir 100 ekar. Dan tanah gambut mengambil masa 2 minggu, 3 minggu sehingga sebulan. Puncanya daripada kecil tadi. Ya, kerana api masih berada di bawah permukaan tanah dan masih aktif lagi, akan menyebabkan berlakunya rebakan api tersebut ke kawasan yang sekeliling. Kita beralih kepada Dr. Ahmad Riyaz. Doktor, tadi diceritakan berkenaan tentang pembakaran terbuka yang akan menyebabkan suatu aspek pencemaran udara yang mana banyak difaktorkan oleh aspek-aspek jerebu dan sebagainya. Dalam perihal ini kita ada suatu konotasi dan juga penarafan kualiti udara yang banyak digunakan oleh agensi dan jabatan terlibat bagi memastikan kualiti udara itu boleh dikonotasikan sebagai sama ada selamat ataupun tidak kepada masyarakat awam di luar sana. Namun apabila kita bercakap tentang kualiti udara bersandarkan kepada jerebu, bagaimana kesannya kepada aspek kesihatan awam dalam konteks respiratori atau pernafasan, Doktor? Baik, Saudara Ismail. Bila kita cakap tentang pembakaran terbuka, ia selalunya kita akan mengaitkan dengan jerebu lah. Dan apabila kita cakap tentang jerebu, ia boleh menyebabkan beberapa masalah kepada kesihatan awam. So yang paling biasa sekali ialah penyakit yang berkaitan dengan pernafasan. Jadi kes-kes yang penyakit berkaitan pernafasan ini adalah dia akan menjadi beban penyakit yang akan meningkatkan bebanan kepada fasiliti kesihatan, sama ada fasiliti kesihatan kerajaan ataupun swasta. So, sekaligus dia akan meningkatkan kos rawatan kepada orang awam dan juga secara tidak langsung ia akan meningkatkan kos kepada negara. Oleh itu, bila kita cakap tentang kebakaran dan jerebu, tindakan pencegahan ini adalah penting dan inilah penting terutamanya saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak Jabatan Bomba yang sebenarnya banyak bertengkur lumus dalam mencegah dan juga memastikan bahawa kebakaran-kebakaran kecil itu tidak menjadi besar sehingga menyebabkan masalah-masalah kesihatan awam yang boleh berlaku di negara kita lah. Jadi memang itulah utamanya ialah bahawa jerebu ini boleh menyebabkan masalah kesihatan awam di negara kita. Ya, mungkin boleh diperincikan berkenaan tentang kes-kes yang dilaporkan bersandarkan kepada kesan dan juga akibat keadaan kualiti udara dan juga alam sekeliling ini, Doktor. Okey, apabila cakap tentang penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jerebu ini, kita boleh bahagikan dia kepada beberapa
contoh penyakit lah. Satu yang paling utama sekali ialah penyakit yang berkaitan dengan pernafasan. Yang kedua ialah penyakit yang berkaitan dengan mata, dan yang ketiga ialah yang berkaitan dengan kulit. Tapi yang paling utama sekali ialah pernafasan, seperti radang kepada paru-paru, asma, dan juga kepada mata dia akan menyebabkan conjunctivitis lah, maknanya mata merah, berair dan juga rasa berpasir. Itulah antara penyakit-penyakit yang selalunya utama lah yang kita hadapi apabila berlakunya jerebu. Ya. Kalau kita ikutkan kepada isu-isu kesihatan respiratori ini, ada mungkin kategori golongan yang mudah terdedah ataupun mudah terlibat kepada bahaya dan juga dampak yang dibawa oleh respiratory problem ataupun masalah kesihatan respiratori ini? Kita banyak memberikan perhatian kepada mereka yang memang sudah ada penyakit asma, mereka yang sudah ada penyakit radang paru-paru yang sudah sedia ada, juga kepada kanak-kanak, orang-orang muda dan juga orang tua, serta mereka yang mempunyai sakit jantung. Sebab mereka ni adalah mereka yang berisiko tinggi, yang mana dalam keadaan jerebu, mereka mungkin akan menghadapi situasi yang lebih teruk berbanding dengan orang lain. Contohnya macam kanak-kanak, disebabkan metabolisme badan mereka itu lebih tinggi berbanding dengan orang dewasa, maka tindakan apabila bernafas itu menyebabkan lebih banyak bahan-bahan zarah-zarah pencemar ini akan masuk ke dalam badan mereka, dan ini menyebabkan gangguan kepada sistem kesihatan mereka lah. Begitu juga dengan orang-orang yang lebih tua. Mereka ini ada sistem badan mereka mungkin sudah tidak begitu cekap sekali lagi untuk menghindarkan atau mengeluarkan ataupun menetralkan bahan-bahan pencemar ini, dan ini akan menyebabkan keadaan mereka yang ketika ini katalah mempunyai sakit jantung ataupun masalah-masalah lain akan menjadi lebih teruk lagi ketika jerebu. Bahayanya apabila kita bercakap tentang kualiti udara dan juga alam sekeliling ini, kerana apabila ia menjadi katalis disebabkan oleh pembakaran terbuka dan menyebabkan keadaan jerebu ataupun kualiti udara yang kurang sihat berbanding kebiasaan ataupun abnormaliti yang berlaku dalam komposisi dan juga partikel udara itu akan memberi kesan kepada kesihatan awam. Berbalik kepada Tuan Khairul, isu-isu ini banyak dilaporkan, sudah pastinya isu pembakaran terbuka, laporan berkenaan tentang pembakaran di peringkat domestik maupun di peringkat komposisi industri. Cuma apabila kita bercerita tentang statistiknya, apa mungkin JBPM mempunyai statistik yang boleh dibawa sehingga ke tahap ini untuk menggambarkan betapa seriusnya masalah ini berlaku, atau mungkin ada pengurangan dari segi laporan yang diterima, Tuan? Okey, baik. Terima kasih sekali lagi Saudara Ismail. Okay, baik, bercerita berkaitan dengan statistik ini, kalau kita lihat comparison ke belakang 5 tahun, daripada tahun 2019 hingga tahun 2023, ada pengurangan dari segi panggilan kes kebakaran yang direspon oleh Jabatan Bomba. Namun begitu, daripada statistik yang kita telah kumpul ini ataupun kena pasti ini, Jabatan Bomba juga telah mengenal pasti sebanyak 406 lokasi hotspot. Okay, hotspot ini kita definisikan apabila berlaku lebih daripada 3 kebakaran di kawasan ataupun lokasi yang sama. So kita definisikan dia sebagai hotspot yang mana kawasan yang kerap terbakar. Okay. So untuk tahun 2023 ini lebih kurang sehingga Jun lebih kurang ada 8,977 kes panggilan yang telah kami terima dan telah direspon oleh Jabatan Bomba lah. Okay. Selain daripada itu, kita ada ataupun pembakaran yang agak kritikal dan sukar dipadam, iaitu pembakaran di tapak pelupusan sampah. So pada tahun ini sehingga Jun kita ada 4 lokasi pusat pelupusan sampah yang terbakar. Ia kerap berlaku, Tuan? Tidak kerap, tetapi apabila berlaku, dia akan mengambil masa untuk dipadamkan. Soalnya apakah ia disengajakan atau tidak disengajakan? Setakat yang kita tahulah, pihak berkuasa, biasanya pelupusan sampah ini di bawah pihak berkuasa ataupun syarikat konsesi yang tertentu.
Kaedah pelupusan sampah ini ada kaedah-kaedah yang spesifik yang tertentu. Normalinya tidak akan sengaja dibakar sebab kaedah dia ada kaedah yang lebih baik daripada dibakar. Okay. SOP-nya ada. SOP-nya ada untuk pelupusan sampah ini. Biasanya akan ada dari segi vandalism ataupun daripada unsur-unsur luar lah yang boleh menyebabkan kebakaran. Okey, baik. Satu penjelasan yang konklusif dan komprehensif. Kita nak berjeda seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam Naratif Khas. Vaksin di bawah program imunisasi kebangsaan diberikan kepada semua kanak-kanak yang berumur di bawah 2 tahun. Bayi akan menerima suntikan BCG dan hepatitis B sejurus selepas kelahiran. Vaksin 6 serangkai diberikan pada umur 2, 3 dan 5 bulan. Vaksin pneumokokal pada umur 4 dan ke-6 bulan. Vaksin MMR diberikan pada umur 9 dan 12 bulan. Vaksin pneumokokal dos penggalak diberikan pada umur 15 bulan. Vaksin 6 serangkai dos penggalak diberikan pada umur 18 bulan. Jalani tanggungjawab anda sebagai ibu bapa bersama lindungi vaksin berkesan. Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri ke-15 akan diadakan pada 12 Ogos 2023. Tarikh penamaan calon pada 29 Julai 2023. Tarikh mengundi awal pada 8 Ogos 2023. Jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Patuhi peraturan ketika mengundi. Undi anda, penentu masa depan negara. Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda. Usaha kerajaan dalam menggerakkan agenda Malaysia Madani bagi membentuk masyarakat yang menghayati nilai-nilai ihsan, mendukung prinsip keadilan dan mengamalkan semangat toleransi. Beta turut menghargai pelaksanaan Pelan Transformasi Hal Ehwal Agama menuju Malaysia Madani sebagai langkah proaktif untuk menjayakan agenda pembangunan dan pembaharuan ummah. Ya, kita bersua kembali Naratif Khas pada malam ini. Kalau anda terlepas, seketika tadi kita bercakap berkenaan pembakaran terbuka dan kesannya kepada kesihatan awam, dua perkara yang penting. Satu dalam aspek operasi dan juga kesannya bagaimana isu-isu pembakaran terbuka ini memberikan impak serta dampak kepada isu alam sekitar dan juga isu komposisi udara dan juga kesihatan awam. Jadi dua perkara yang kita lunaskan pada malam ini. Masih lagi bersama dengan Tuan Khairul Azwan dan juga Dr. Ahmad Riyadz. Tuan Khairul, difahamkan juga berkenaan tentang dasar kebombaan dan penyelamatan negara dalam menangani situasi
mesti hutan terbakar akibat cuaca panas yang berlaku, kerana kadang-kadang ia boleh spark ataupun ignites kebakaran itu, mungkin secara disengajakan atau tidak disengajakan, dan juga bergantung kepada faktor cuaca yang melampau dalam beberapa tempoh ketika. Jadi apa aspek logistik dan juga aspek-aspek cabaran yang dihadapi oleh pihak JPPM dalam menjalankan tugas selaras dengan dasar kebombaan dan penyelamatan negara ini? Okey, baik. Apabila kita bercerita berkaitan dengan persediaan, keanggotaan dan logistik, ini dua faktor utamalah dalam kita menangani sesuatu insiden atau bencana. Yang pertama, Jabatan Bomba membuat persediaan dari segi keanggotaan. Okey. Kita mempunyai hampir ataupun lebihlah 27,000 anggota yang berada di seluruh negara. Kita terdiri daripada pegawai bomba sepenuh masa yang menghampiri 15,000. Kita ada pegawai bomba bantuan lebih kurang dalam 2,000 keanggotaannya, dan juga kita ada 12,000 pasukan bomba sukarela yang berada di 336 balai bomba untuk balai bomba sepenuh masa, dan kita ada lebih kurang dalam 358 pasukan bomba sukarela yang berada di seluruh negara. Okay, apabila tiba waktu ataupun saat menghampiri kepada fasa respon yang saya sebutkan tadi, okay, kita akan mengambil langkah-langkah yang lebih drastik, seperti kita akan membuat pembekuan cuti. Okay, ataupun kita menghadkan cuti kepada mungkin sehingga 20% saja yang boleh bercuti. Okay, apabila kita mendapat amaran daripada Malaysia dan sebagainya lah. Ini di seluruh negara atau hanya di kawasan? Seluruh negara. Okay. Kita bergantung kepada keadaan lah. Dia agak fleksibel. Sekiranya contoh kalau kita ambil kritikal adalah di negeri Selangor. So Selangor mungkin kita bekukan cuti terus. Untuk supportive kita ada consideration bergantung kepada keadaan lah. Okay. Itu bercerita dari segi keanggotaan. Apabila dari segi logistiknya, kita akan memastikan peralatan ataupun logistik untuk pemadaman sentiasa berada dalam keadaan baik dan boleh digunakan. Yang first kali adalah jentera bomba lah, of course, yang mempunyai kapasiti muatan air untuk memadam kebakaran, disokong oleh jentera-jentera khas seperti water tanker. Kita ada water tanker yang berkapasiti 10,000 liter dan juga 20,000 liter. Okay. Dan juga kalau untuk melibatkan satu pemadaman yang kawasan yang besar, yang luas, okay, kita akan menggunakan high performance pump module. Ini pump jentera yang mempunyai pump berkapasiti tinggi lah untuk kita menyedut air. Okay, selain itu, kita juga akan menggunakan pemadaman kebakaran menggunakan helikopter. Sekiranya diperlukan dan keadaan yang sesuai. Okay, menggunakan kaedah waterbombing, waterbombing dan juga menggunakan Bambi bucket. Okay, untuk kaedah pemadaman daripada udara, kita juga berkolaborasi dengan APMM. Okay, yang mana ada pesawat bombardier yang boleh digunakan untuk memadam kebakaran daripada udara. Selain daripada membuat kerja-kerja menyelam. Ini untuk capaian kawasan yang lebih luas? Lebih luas. Okey, tetapi berapa efektif pemadaman menggunakan aset ataupun kaedah udara ini untuk memadamkan dalam tempoh yang singkat atau seketika? Okey. Kesesuaiannya ada lebih kepada kebakaran hutan yang bukan tanah gambut lah. Okey, kita akan propose ataupun kita akan gunakan. Kalau kita nak cakap berkaitan peratus, mungkin kalau kebakaran tu boleh dalam 80% saya boleh cakap lah. Untuk kebakaran surface, bukan kebakaran tanah gambut lah. Pernah pengalaman saya, kita pernah gunakan banyak lokasi seperti dekat Sabah, di Keningau dia hutan, kebakaran hutan bukit. Hutan bukit paling sesuai untuk menggunakan kaedah waterbombing. Lebih supportif untuk kaedah tersebut. Okey, Dr. Riyad, tadi kita bercerita tentang ada beberapa penyakit-penyakit ataupun kategori penyakit yang dikaitkan dengan masalah respiratori ataupun masalah pernafasan. Selain daripada asma yang dikatakan antara banyak kes-kes yang dilaporkan berkaitan asma, sama ada dalam golongan yang kecil sehinggalah kepada golongan rentan,
isu ini akan lebih menjadi katalis atau lebih menjadi parah kalau sekiranya kualiti udara dan juga pencemaran udara berlaku. Jadi apakah golongan yang mempunyai masalah asma sedari awal ini dikatakan sebagai prone ataupun mudah terdedah dan juga menerima akibat dan juga kesan yang lebih bahaya kalau sekiranya terdedah kepada kualiti udara seperti ini? Berkenaan mereka yang mempunyai asma, tadi kita ada sentuh sikit. Sebenarnya zat-zat pencemar ni dia adalah kita katakan sebagai benda asing. Dan bila benda asing ni masuk ke dalam paru-paru, maka badan ini akan mengenali partikel atau zarah ini sebagai benda asing yang mesti dineutralkan atau dikeluarkan. Dan badan kita akan bertindak balas secara alami, iaitu dengan merembeskan cecair untuk meneutralkan zarah tersebut atau pencemar itu, mengecutkan sedikit salur pernafasan supaya mengelakkan lebih banyak, untuk mengelakkan daripada lebih banyak bahan pencemar ini masuk, dan juga membuatkan batuk supaya nak mengeluarkan bahan pencemar itulah. Ini tindak balas biasa dalam situasi orang yang normal. Tetapi bagi seseorang yang mempunyai asma, dia mempunyai sensitiviti yang lebih tinggi. Maknanya tindak balas ini untuk meneutralkan dan mengeluarkan bahan pencemar ini, tindak balas ini adalah berlebihan. Jadi dia akan menyebabkan saluran nafas itu boleh menjadi terlalu sempit, penuh dengan cecair dan mungkin juga tertutup lah. Jadi ini yang menyebabkan, keadaan ini boleh menyebabkan seseorang yang mengidap asma apabila terkena dengan zarah pencemar daripada jerebu tersebut boleh mengalami sesak nafas dan mungkin juga pernafasan dia mungkin terhalang lah. Jadi that's why kita mengharapkan kalau orang yang mempunyai masalah asma atau gejala yang teruk semasa jerebu supaya segera mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan supaya kita boleh merawat dengan seberapa segera lah. Kita nak elakkan keadaan-keadaan ini lebih teruk lah. Dan mereka yang mempunyai, memang dah diketahui masalah asma ini, elok berjumpa dengan doktor yang merawat mereka supaya sama ada boleh ditingkatkan ataupun ditukar ubat-ubatan mereka untuk menghadapi situasi jerebu lah, sebab mereka ni lebih sensitif. Mereka ni mungkin lebih prone untuk dapat masalah yang teruk ketika jerebu. Walaupun dalam keadaan biasa pun mereka sudah mengalami situasi yang tak berapa bagus. Jadi elok kita mereka yang terlibat asma ni jumpa doktor yang merawat mereka dan dapatkan sama ada ubat-ubatan ditambah ubat-ubatan mereka atau dos mereka ataupun ditukar ubat mereka supaya mereka ni boleh menghadapi situasi yang tidak yang tidak mengizinkan inilah. Doktor, saya kira aspek pencegahan itu lebih baik kalau kita bandingkan dalam aspek perawatan, kerana untuk kita mengurangkan kes-kes serius dan juga kes-kes severe seperti ini adalah lebih molek untuk risiko-risiko kepada keadaan ini berlaku akan dapat dikurangkan ataupun dimitigasikan. Dalam masa ini juga apabila kita bercakap berkenaan tentang isu kesan dan juga akibat kepada kesihatan respiratori, ada juga pertanyaan berkenaan apakah isu-isu kualiti udara dan juga alam sekeliling ini akan memberikan kesan kepada fungsi paru-paru, khususnya apabila akan berlaku irreversible effect, yang mana keadaan pemulihan itu tidak mungkin akan dapat dilaksanakan sekiranya kesihatan paru-paru itu semakin merosot saban hari, doktor. Ya, memang itu antara possibility lah, antara kebarangkalian yang boleh berlaku di dalam situasi jerebu, yang mana seseorang itu apabila dia mendapat terdedah kepada bahan pencemar ataupun dalam jerebu ini, dia mungkin menghadapi masalah yang mana kerosakan ataupun keadaan paru-paru dia itu tidak dapat lagi pulih seperti sebelumnya. Mungkin ada berlaku kerosakan sedikit demi sedikit sehingga menyebabkan berlakunya, selain daripada biasanya apabila kita mana-mana tempat dalam badan kita apabila berlaku radang ataupun inflammation, maka tindakan pemulihan dia ialah berlakunya fibrosis ataupun parut. Apabila parut ini berlaku, maknanya paru-paru kita tidak lagi boleh mengembang ataupun mengempis seperti biasa. Dan ia akan menyebabkan fungsi paru-paru kita, pertukaran oksigen, karbon dioksida itu tidak lagi cekap. Dan ini menyebabkan masalah itu mungkin
boleh menyebabkan ia berlaku, dia akan menyebabkan ia lebih kekal lah kepada sesetengah orang. Tidak semua orang, tetapi sesetengah orang lah. Terutamanya mereka yang sering mengalami masalah radang paru-paru, mungkin juga asma, mungkin juga beberapa jenis penyakit paru-paru yang lain. Apabila terlalu banyak terdedah kepada jerebu, masalah pencemaran, dia akan boleh menyebabkan berlakunya kerosakan yang kekal. Ya. Okey. Baik, kita masih lagi bersama dengan Tuan Khairul Azwan. Kalau tadi Dr. Riyaz banyak bercakap tentang faktor-faktor kesihatan, impaknya kepada kesihatan. Cuma dari segi kesedaran menangani pencemaran udara ini, ia juga melibatkan penglibatan awam. Partisipasi masyarakat juga amat penting. Kerana tidak realistik kalau usaha kita untuk mencegah perkara itu di peringkat pelaksana dasar, tetapi di peringkat awam tidak menyokong dan juga membantu. Apa mungkin ada tujuan dan juga aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan dalam merekayasa dan memastikan isu-isu kesedaran awam ini juga bergerak seiring dengan isu-isu pencegahannya? Okey. Baik, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia juga, kami juga giat aktif dalam memberi kesedaran berkaitan dengan bahaya ataupun pencegahan berkaitan dengan pembakaran terbuka. Di antara kaedah yang kita gunakan, pertama sekali kita akan menggunakan komuniti yang paling dekat dengan rakyat. Okey. Bagi Jabatan Bomba, di antara komuniti yang paling dekat adalah pasukan bomba sukarela itu sendiri. Pasukan bomba sukarela ini mostly kebanyakannya berada di kawasan rural area, kawasan luar bandar ataupun pinggir bandar. Okey. So kawasan-kawasan ini kita lihat yang lebih tinggi berlaku kebakaran terbuka sebenarnya. Okey, kawasan pinggir bandar. So kita menggunakan pasukan bomba sukarela ini sebagai ejen kami untuk memberi ataupun menasihatkan rakyat dalam menangani ataupun mengelakkan berlakunya pembakaran terbuka. Selain itu, kita juga melalui bomba komuniti. Okay, bomba komuniti ada satu kumpulan yang kita juga latih sebagai ejen Jabatan Bomba dalam mencegah dan juga menangani kebakaran terbuka. Okay, selain itu, kita juga menggunakan institusi keagamaan ataupun pendidikan. Kita cuba masuk melalui kaedah ceramah, sama ada melalui khutbah Jumaat, ceramah di masjid, di surau-surau. Dari semasa ke semasa. Dari masa ke semasa. Okay. Selain itu, kita juga ambil pendekatan ke institusi pendidikan seperti sekolah dan sebagainya lah. Okay. Selain itu, latest ni of course kita menggunakan media sosial lah. Okay, mewar-warkan ataupun share dari segi bahaya pembakaran terbuka, kesan, implikasi. Itu lebih cepat sampai kepada masyarakat. Okey, Tuan Khairul, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam Latifas. Kita buat satu app ni. Semua bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sempadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Azimah! Cepat! Call ambulans! Kakak ni nak salin pula! Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesah literasi digital. Little knowledge is dangerous. Ada juga kecenderungan half truth, third absolute. Betul tak Kedah punya Pulau Pinang? Ya. Bila? Dulu. Ada perubahan? Ya. Siapa tanda tangannya? Sultan Kedah. Bila? 48. Yang paling akhir 1957. Untuk apa? Untuk menyatakan
setiap negeri termasuk Kedah dan Pulau Pinang dan Kelantan dan lain-lain itu menjadi sebahagian dari Persekutuan Tanah Melayu. Kalau nak jadi pimpinan, lebih-lebih lagi mencabar. Jangan main suara politik picisan. Guna ilmu dan selamatkan rakyat. Mengambil ibrah daripada peristiwa hijrah ini, beta ingin mengajak seluruh rakyat untuk bersatu hati dalam membentuk sebuah masyarakat yang lembut dalam membicara, halus dalam berpesan, harmoni dalam ikatan persaudaraan, jujur dalam pekerjaan, amanah dalam menggalas tugas, dan gagah perkasa dalam mencipta kejayaan. Dan di sini kita menasihatkan, jauhilah perasaan hasad dengki, fitnah memfitnah, jauhlah berfikiran judgemental, sempit dan negatif. Ini kerana ia tidak akan mendatangkan faedah pada bangsa dan negara. Mengambil ibrah daripada peristiwa hijrah ini, beta ingin mengajak seluruh rakyat untuk bersatu hati dalam membentuk sebuah masyarakat yang lembut dalam membicara, halus dalam berpesan, harmoni dalam ikatan persaudaraan, jujur dalam pekerjaan, amanah dalam menggalas tugas, dan gagah perkasa dalam mencipta kejayaan. Dan di sini kita menasihatkan, jauhilah perasaan hasad dengki, fitnah memfitnah, jauhlah berfikiran judgemental, sempit dan negatif. Ini kerana ia tidak akan mendatangkan faedah pada bangsa dan negara. Ya, kita bersua kembali naratif khas pada malam ini. Pembakaran terbuka dan kesan kesihatan awam, dua institusi yang penting untuk kita ceritakan berkenaan tentang isu dan juga perkara ini daripada pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat dan juga daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Saling bergerak seiring untuk memastikan impak dan juga kesannya kepada masyarakat akan dapat dimitigasikan. Tuan Khairul, seketika tadi kita bercerita juga berkenaan spesifik kepada isu-isu kebakaran terbuka, apa faktor punca akibatnya dan bagaimana ia boleh memberi kesan kepada suatu perkara yang lebih besar ataupun yang lebih negatif kepada persekitaran. Namun sebegitu, bila bercakap lebih lanjut berkenaan tentang standard operasi prosedur yang dilakukan oleh pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat dalam menangani dan juga menerima sebarang laporan berkenaan isu kebakaran, apa yang kebiasaannya dilakukan mengikut framework atau kerangka asas bagi JBPM? Okey, baik. So, prosedur ataupun kerangka panggilan kecemasan di Malaysia buat masa ini melalui satu nombor satu Malaysia, iaitu panggilan 999. Yeah. Okay, apabila pemanggil membuat panggilan kecemasan kepada 999, panggilan ini akan pergi kepada 3 respons center yang dikendalikan oleh Telekom Malaysia lah. Yang pertama di Kat Lemah Pantai ni, satu di RC, respons center kita panggil. DPJ, Melaka dan juga Kuching, Sarawak. So, panggilan ini akan pergi ke respons center, kemudian dipanjangkan ke pusat gerakan operasi Jabatan Bomba di negeri. Okay. Serentak dengan itu, call card kita panggil atau maklumat panggilan ini kita akan terima di Pusat Pengurusan Operasi Putrajaya. Seterusnya, kita akan panjangkan ke balai-balai. Okay, balai yang menerima maklumat panggilan ini dengan kadar segera respon ke tempat kejadian menggunakan jentera mengikut norm yang telah ditetapkan lah. Okay. So kita menetapkan KPI untuk key performance indicator untuk sampai ke tempat kejadian less than 8 minit kita cuba achieve. Okay, bergantung juga kepada geografi lah.
geografi, jarak untuk kita sampai. Itu proses dia lah daripada kita terima panggilan hingga kita sampai ke tempat kejadian. This is kita panggil Key Performance Indicator Response Time. Okey. Untuk kita sampai itu masih bergantung kepada mungkin halangan di jalan raya ataupun trafik dan sebagainya dan keadaan domestik itu sendiri sama ada strata ataupun landed house. Yes. Apabila bercakap berkenaan aset yang digunakan tadi dan juga jentera, difahamkan juga ada penambahbaikan dari segi evolusi teknologi yang digunakan dalam pemadanan kepada jentera dan juga aset ini. Jadi ini ruang yang terbaik untuk kita kongsikan aset-aset terkini dan mungkin yang terbaru yang digunakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat. Okey, baik. Seperti mana yang kita sedia maklum, pertama Jabatan Bomba mempunyai aset canggih yang helikopter lah, aircraft. Kita ada buat masa ini ada 5 yang serviceable yang boleh digunakan untuk mencari dan menyelamat dan juga memadam kebakaran hutan. Okay. Selain itu kita telah pun mempunyai drone dan juga unit drone yang dilatih khas untuk membantu operasi-operasi pemadaman dan juga mencari dan menyelamat. Okey. Selain itu kalau nak spesifik kepada pembakaran terbuka ataupun kebakaran hutan gambut ni, kita ada satu inovasi yang diideakan sendiri oleh anggota daripada Jabatan Bomba Negeri Johor. Tetapi yang manisnya inovasi ini telah berjaya dibawa sehingga ke International Wildlife Fire Conference di Portugal pada bulan Mei lepas kita bawa bentang dan telah menjuarai dalam X-Fire Challenge 2022. Okey, inovasi ini nampak macam simple tetapi dia memberi impak ataupun implikasi yang sangat besar dari aspek pemadaman kebakaran tanah gambut. Kita dahulu pernah melalui satu situasi getir apabila pembakaran terbuka. Daripada negara jiran sebenarnya kebakaran hutan dalam satu skala yang besar menyebabkan angin monsun yang membawa kepada suatu partikel udara yang tidak bagus, tidak elok untuk kesihatan dan juga menitupi ruang atmosfera negara kita dan juga negara-negara jiran yang lain. Jadi dalam konteks ini, apabila berlaku pembakaran terbuka, ia kadang-kadang bukan disalahkan kepada pengguna domestik ataupun kepada tangan-tangan kita sendiri, tetapi banyak faktor-faktor lain yang akan menyebabkan isu jerebu ini berlaku. Jadi bagaimana untuk memastikan masyarakat cakna dan sedar akan tanggungjawab mereka dalam mengelakkan daripada diri mereka terjejas dalam aspek jerebu dan pembakaran terbuka ini? Okey, baik. Kalau bercerita berkaitan dengan jerebu, jerebu rentas sempadan, kita panggil transboundary haze ni, pernah berlaku daripada negara jiran. Tapi isu itu agak sensitif lah. Tapi by local, kita berharap rakyat ataupun penduduk ini tidak lagi menambah kesan jerebu itu dengan melakukan pembakaran terbuka domestik. Kita tidak dapat mengelakkan jerebu rentas sempadan, tetapi kita boleh mengurangkan menambah jerebu melalui pembakaran domestik. Kita beralih pula pada Dr. Amariyat. Kita masih belum berada pada suatu skala ataupun tahap perlu untuk menutup institusi-institusi pendidikan, institusi-institusi awam dan juga larangan untuk keluar rumah dan sebagainya. Malah tidak lagi digalakkan berada dalam komposisi dan juga tahap untuk memakai pelitup separuh muka disebabkan oleh keadaan pencemaran udara dan sebagainya. Namun andai kata perkara itu hampir berlaku ataupun dinasihatkan untuk melakukan tujuan-tujuan pencegahan itu, apakah masyarakat kita sudah bersedia? Kerana banyak mungkin aktiviti yang akan terjejas dan juga banyak kegiatan masyarakat yang akan terjejas. Jadi apa mungkin kaedah-kaedah pencegahan ini boleh diteliti dan dipelajari terlebih dahulu oleh pihak masyarakat sebelum arahan lanjut diberikan? Sebelum jerebu itu berlaku, kita kena review balik apa yang siapa yang pernah mengalaminya. Kita kena review balik apa yang pernah kita buat ataupun pernah kita lakukan semasa jerebu yang pernah berlaku di negara kita beberapa tahun yang lalu lah. Pertamanya, kita cuba kurangkan aktiviti fizikal di luar rumah. Ini seolah-olah macam mini PKP lah.
kalau boleh duduk rumah. Itu dia punya gist dia. Sentiasa cuba berada dalam bangunan. Jika terpaksa berada di luar, dan gunakanlah penutup hidung dan mulut lah, ataupun mask yang sesuai. Ini sebenarnya dia serampang dua mata. Apabila kita sentiasa ataupun lebih banyak berada dalam rumah, kita kurang bernafas dengan lebih banyak. Apabila kita berada di luar ataupun bernafas lebih banyak ataupun bersukan di luar, kita akan kadar pernafasan kita akan menjadi lebih tinggi. Apabila ini berlaku, maka kita akan menyedut lebih banyak bahan-bahan pencemar itu ke dalam paru-paru kita dan seterusnya masuk dalam badannya. Jadi apabila kita stay at home ataupun lebih berada dalam rumah, maka kita akan kurang melakukan aktiviti fizikal, dan kita akan kurang menyedut bahan-bahan pencemar inilah. Itu satu. Yang kedua, pastikan juga walaupun dalam rumah, pastikan juga udara di dalam rumah itu sendiri adalah bersih. Seboleh-bolehnya adakan penyaman udara kalau mampulah, ataupun penapis udara lah. Yang ini antara yang pentinglah apabila berlakunya jerebu. Dan kalau kita memandu kenderaan, kita gunakan penghawa dingin ataupun penyaman udara dengan memilih operasi mod kitaran udara dalaman. Jadi kita akan mengurangkan pendedahan kita kepada bahan-bahan pencemar dari luar ni lah. Jadi kalau mereka yang mempunyai masalah-masalah penyakit, pastikan mereka dapatkan rawatan ataupun dapatkan berjumpa dengan doktor ataupun pergi fasiliti kesihatan dengan seberapa segeralah. Yang ini antara perkara-perkara yang utama yang kita perlu lakukan kalau berlaku jerebu lagi sekali di negara kita. Ya. Apa berlaku faktor-faktor lain yang boleh menyebabkan masalah kesihatan yang lebih teruk berlaku sekiranya isu kualiti udara ini tidak dipantau ataupun kesedaran masyarakat tentang kualiti udara dan juga jerebu tidak diperhalusi, doktor? Kerana disebutkan tadi asma, kategori mereka yang mempunyai penyakit ini akan menjadi bertambah parah dan teruk sekiranya diburukkan lagi dengan keadaan jerebu dan juga kualiti udara yang tidak berada dalam keadaan yang bagus. Jadi apa mungkin penyakit-penyakit lain ataupun impak dan juga kesan yang lain akan mungkin berlaku, doktor? Kalau kita melihat tentang pernafasan, kita sudah terangkan tadi, tetapi antara perkara yang kita perhatikan juga, bila berlaku jerebu ini, jarak penglihatan kita akan menjadi lebih pendek lah. Dan ini sebenarnya adalah sesuatu yang mungkin berbahaya kepada kita yang berada di luar ataupun terutamanya mereka yang membawa kenderaan. Jika jarak penglihatan menjadi rendah, maka ini akan mendedahkan kita kepada kemalangan jalan raya. Ini pun sesuatu yang kita perlu fikirkan juga, kerana kemalangan jalan raya juga akan memberikan kesan kepada kesihatan awam dan juga kesan kepada sistem kesihatan kita lah. Jadi selain daripada asma, pernafasan, masalah sakit mata dan sakit tekak semua tu, kita juga perlu perhatikan bahawa keadaan yang mungkin lebih teruk ialah berlakunya kemalangan jalan raya akibat masalah kita tidak dapat melihat dengan jelas di dalam situasi jerebu tersebut. Okey. Terima kasih, doktor. Seketika lagi saya akan bertanyakan apakah antara pencegahan yang sesuai dilakukan untuk kita mencegah lebih baik daripada merawat dalam konteks ini. Jadi semuanya seketika nanti dalam Narrative Khas. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebut 3 bilion itu adalah peruntukan untuk memastikan keseluruhan kawasan Madar dalam 100,000 hektar diliputi sepenuhnya oleh pengairan tersier. Saya ucapkan terima kasih banyaklah untuk kerajaan telah memberi sumbangan banyak untuk petani sawah padi, untuk penanaman padi 5 kali 2 tahun. Tentang pemodenan sektor teknologi dan peluang yang diberi oleh syarikat Tesla dalam satelit, itu semua keperluan asas untuk memajukan sektor pertanian. Sangat penting. Saya sebagai mewakili Satuan Layan Kuala Kelang ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada PM.
bahawa nasib sawah padi di bawah pentadbiran kita yang tegas, kita nak tentukan pendapatan ni betul-betul tinggi. Dengan cara sedemikian, kita selesaikan juga masalah negara dari segi keterjaminan makanan. Salah satu daripada sebab yang menjadi faktor kepada perbezaan pandangan adalah perbezaan pendapat dan juga faham keagamaan satu kelompok dan kelompok yang lain. Namun jangan sampai itu menjadi punca kepada perpecahan dan budaya mentakfirkan atau kafir mengkafir satu dengan yang lain. Kerana itu bukan sebahagian pada adab Islam. Kita lihat bagaimana contoh yang ditonjolkan oleh para sahabat dan juga para ulama zaman awal dalam menangani dan menguruskan perbezaan pendapat antara satu dengan yang lain. Mereka menyedari bahawa perbezaan pendapat adalah disandarkan atas faktor dan sebab mendapatkan kebenaran atau mencari kebenaran. Dan mereka berijtihad dengan pandangan mereka berasaskan ilmu dan juga aspek-aspek yang rasional. Dalam masa yang sama, kalaupun berbeza betul satu dengan lain, maka di sana mereka sedar bahawa perbezaan mereka adalah atas faktor kasih sayang satu dengan lain. Jangan sampai menghina dan juga mengkafirkan satu dengan lain. Itu antara sebab bahawa rakyat dan juga masyarakat di Malaysia harus untuk sedar bahawa ini adalah suatu aspek yang penting untuk mempunyai daya tahan keislaman, akhlak dan juga adab Islam untuk kita menangani perbezaan, menguruskan perselisihan yang berlaku dalam kalangan umat dan masyarakat. Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda. Konteks mengangkat suatu wawasan dan gagasan Malaysia Madani, kami lihat bahawa ada kewajaran untuk kita kembali melihat bagaimana budaya yang telah diamalkan sejak zaman nenek moyang kita sampai kepada hari ini harus terus diperkasakan. Ya, berbeza pandangan suatu lumrah, tapi dalam masa yang sama menjaga tata susila, menjaga aspek kasih sayang, ya, penghormatan satu dengan yang lain, dan dalam masa sama mengangkat nilai-nilai murni, kesepakatan, konsensus dalam kalangan masyarakat sosial untuk kita membangunkan negara ini secara bersama. Sebagai sebuah komuniti masyarakat demokratis, dipersilakan untuk kita mempunyai pandangan yang berbeza, termasuk dalam aspek politik dan juga demokrasi. Tapi yang lebih utama dan penting, bagaimana kita menyatu di dalam usaha mengangkat nilai murni, membangun negara madani yang kita idamkan secara bersama. Bersua kembali di Naratif Khas malam ini, pembakaran terbuka dan kesan kesihatan awam. Kita menyimpulkan bersama dengan Dr. Ahmad Riyadz. Tadi disebutkan ada beberapa faktor-faktor katalis yang akan menyebabkan isu-isu respiratori dan juga kesihatan kepada paru-paru itu akan menjadi lebih parah dan juga teruk. Banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor partikel udara dan juga persekitaran yang kurang memberangsangkan. Jadi ini mungkin kesempatan yang terbaik untuk pihak Kementerian Kesihatan Malaysia memberikan gambaran, ajuan ataupun nasihat kepada masyarakat awam di luar sana supaya dalam perihal kita mengelakkan daripada ia menjadi lebih parah, aspek-aspek penjagaan dan juga kesihatan diri perlu dilaksanakan terlebih dahulu, kalau possible ataupun kalau berkemungkinan untuk memakai pelitup separuh muka kalau sekiranya berisiko untuk terdedah kepada bahaya seperti itu, Tuan. Ya, betul. Dalam keadaan jika berlakunya jerbu, mungkin sesuai kita lebih menggunakan bentuk hidung dan mulut atau mask kalau berada di luar. Dan kita pastikan bahawa kita tidak selalu terdedah kepada bahan-bahan pencemar di luar tersebutlah.
Satu yang kita perlu ingat, apabila berlakunya jerebu, selalunya ia berlaku di dalam situasi yang panas dan kering. Dan ini bila berlakunya panas dan kering, maknanya kita terdedah kepada dehidrasi ataupun kehilangan air yang banyak melalui perpeluhan dan sebagainya. Jadi memang dinasihatkan walaupun dalam keadaan jerebu, kita memang elok kalau kita minum air kosong 8 gelas sehari. Dan kalau kita balik dari luar tersebut, kita selalunya kita mandilah sebab kita dah terdedah kepada bahan-bahan pencemar di luar lah. Jadi juga bagi mereka yang memang sensitif, pastikan mereka berjumpa dengan doktor seperti yang kita katakan tadi, dapatkan rawatan yang seberapa segera kalau ada gejala yang teruk. Dan kepada orang ramai juga, sentiasa perhatikan berapa bacaan IPO di tempat mereka lah, yang paling hampir lah. Mungkin mereka boleh tengok di dalam aplikasi My IPO, dan juga mereka boleh melayari laman sesawang KKM itu sendiri untuk melihat tips-tips kesihatan yang boleh dilakukan ketika jerebu lah. Itu antara perkara yang utama yang kita boleh lakukan kalau berlakunya jerebu nanti. Okey, terima kasih Dr. Ahmad Riyad dari Kementerian Kesihatan Malaysia bahagian kawalan penyakit. Menutup pada malam ini bersama dengan Tuan Khairul. Pesanan ini bukan saja pesanan untuk mereka yang sedang menonton, tetapi perlu diperluaskan dan juga dipanjangkan kerana akibat dan juga kesannya ini amat bahaya kalau tidak dicegah daripada awal. Jadi kecanaan masyarakat itu penting dan apa mungkin ini ruang yang terbaik bagi JPPM membawa kecanaan kepada masyarakat dan juga pesanan kepada masyarakat ini, Tuan. Baik, terima kasih Saudara Ismail lagi sekali. So pesanan daripada Jabatan Bomba dan Pelimbat Malaysia, of course ataupun dengan kata lain lebih mudah, jangan sesekali membuat pembakaran terbuka. Even kita ambil pembakaran terbuka satu, pembakaran sampah tepi rumah. Satu okey. Tapi kalau 100, 1,000, 10,000 penduduk, of course dia akan memberi kesan kepada jerebu itu sendiri ataupun kualiti udara di kawasan kita. Okey. Seboleh-bolehnya kita ataupun penduduk melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya terdapat pembakaran terbuka yang sewenang-wenangnya ataupun berleluasa walaupun dengan tujuan niat baik, tetapi ia akan memberi kesan yang tidak baik. Okey. Selain itu boleh juga masyarakat ini menggunakan kaedah untuk pembakaran sampah ini menanam dan sebagainya. Okey, akhir sekali, waspada dengan binatang berbisa. Biasanya binatang berbisa berdarah sejuk. So dia dalam akan musim yang panas. Di musim yang panas ini dia akan mencari tempat perlindungan seperti di rumah kita. So itu saja daripada Jabatan Bomba. Ya, terima kasih pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia memberi dan juga membawa ruang ini peringatan kepada pihak masyarakat dalam situasi cuaca yang tidak menentu ataupun situasi panas pada ketika ini. Banyak pertimbangan yang perlu dilakukan dari semasa ke semasa. Terima kasih Tuan Khairul Azwan, terima kasih Dr. Ahmad Riyad bersama dengan kami seketika tadi. Terima kasih kepada anda bersama kami dalam Narratif Khas Pembakaran Terbuka dan Kesan Kesihatan Awam. InsyaAllah kita akan bersua lagi dalam edisi yang akan datang. Itu Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.